Terus sikit. Okey. Okey. Terima kasih Cikgu Nazrul selaku moderator program ataupun ceramah pada malam ni. Yang berbahagia Datuk Seri Mahadi Badiul Zaman, penceramah kita lah. Sebenarnya kami mengucapkan berbanyak terima kasih lah Datuk. Saya secara personal lah macam Cikgu Nazrul bagi tahu amat-amat nak berjumpa dengan Datuk, tapi alhamdulillah lah, insyaAllah tak ada rezeki lagi setakat ni. So Datuk, yang berbahagia Datuk Seri Mahadi, alumni TI Penang bagi tahun 1999, dan turut bersama kita. Terima kasih kepada semua guru-guru kanan, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, kaunselor dan juga anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian, yang terdiri daripada barisan kepimpinan pelajar Datuk, yang Majlis Perwakilan Pelajar ataupun yang dulunya lah masa zaman Datuk ni mungkin dikenali sebagai pengawas. Sekarang ni kita lebih kepada nak melahirkan pemimpin. Kita tak mau dah Datuk nak awas-awas ni, kita nak leader. Leader. So sekarang ni TI Penang dengan Majlis Perwakilan Pelajar, dan tahniah lah kepada Cikgu Nazrul dan unit bimbingan kaunseling dan juga semua anak-anak pelajar yang terpilih bersama dengan Datuk Seri Mahadi. Datuk Seri Mahadi ni bukan senang ni kan, tapi saya kagum lah Datuk. Saya sangat kagum. Saya dari sudut hati saya lah, saya sangat bersyukur, sangat mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri lah, kerana sentiasa lah tidak, setahu saya dah 3 tahun di sini, tidak pernah lah menolak sebarang permintaan ataupun pelawaan sekolah. Saya salute lah Datuk. Terima kasih dah banyak mana Datuk. Datuk ni pun dengan tagline Hang Sempoi. Saya memang mengikuti semua ceramah Datuk kan. Boleh kata salah seorang peminat jugalah. Pendek kata lah kan. Peminat Datuk jugalah. Not only me lah, my family. Salah seorang peminat Datuk, insyaAllah. So saya tak nak mengambil masa, saya sendiri pun nak mendengar apa yang nak Datuk sampaikan pada malam ni. Bagi itu jugalah dengan barisan guru-guru kanan saya, penolong-penolong kanan dan anak-anak pelajar. Dan saya mohonlah anak-anak pelajar ambillah peluang. Kita ni diberi sebenarnya anak-anak pelajar ni terpilih dan diberi peluang lah. Hari ni malam Jumaat kan, kita diberi, dan kalau tak silap saya 3 Muharram sempena tahun baru Hijriah, insyaAllah lah kita ambil lah apa-apa yang Datuk Seri Mahadi akan berkongsi insyaAllah, dan amalkan. Saya pasti bukan senang macam saya kata tadi, inilah kehebatan lah Datuk Seri. Saya pasti Datuk Seri ni orang yang sangat sibuk kan dengan urusan masing-masing, tapi macam saya ulang balik, sangat komit dengan sekolah. Saya nampak tu. Dan insyaAllah lah Datuk apabila pandemik ni berakhir, saya memang teringin benar lah nak menjemput Datuk minum teh lah di sekolah insyaAllah. Minum teh di sekolah. Boleh. Okey, so saya tak nak mencuri masa Datuk lagi, dan saya tak nak mencuri masa anak-anak pelajar lagi. So saya serahkan kepada moderator Cikgu Nazrul, dan sekali lagi lah saya mewakili pengurusan sekolah amat berbesar hati kerana Datuk Seri Mahadi menerima pelawaan unit bimbingan kaunseling TI Penang, walaupun short notice kan, Datuk masih lagi menerima, tak pernah menolak. Dan ini adalah untuk barisan anak-anak pelajar yang terpilih ni, ini adalah antara program mingguan yang dianjurkan oleh unit bimbingan kaunseling supaya kita selalu keep in touch lah dengan pelajar. Dan saya rasa Datuk pun tahu, pelajar yang akan mengambil SPM tahun ini adalah pelajar yang sangat kurang face to face dengan guru. Sangat kurang. So cabaran bagi pelajar ni sangat-sangat besar. So saya haraplah apa yang Datuk akan sampaikan malam ni sedikit sebanyak menguatkan semangat dia orang, membakar semangat, dan insyaAllah lah akan bersedia lebih baik lagi untuk mengharungi SPM 2021. So terima kasih sekali lagi Datuk. Terima kasih Cikgu Nazrul untuk peluang yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi seperti mana Tuan Pengetua cakap tadi, semua tak sabar nak dengar apa yang nak dikongsikan oleh Datuk di
Khairul Zaman insyaAllah pada malam ini. Untuk makluman Datuk, kita insyaAllah siri untuk program yang kita anjurkan pada malam ini kita akan teruskan untuk siri-siri yang akan datang lah. Jadi untuk makluman Datuk first person yang kita jemput untuk bagi talk dengan pelajar insyaAllah. Jadi saya dengan segala hormatnya saya serahkan majlis kepada Datuk lah untuk teruskan majlis kita pada Fadhil Masyhur. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pembukaan yang cantik daripada Tuan Pengetua dan juga ni kita panggil moderator lah, moderator Cikgu Nazrul dia panggil. Cikgu Nazrul ke Cikgu Azwan? Cikgu orang tu Azwan. Mana-mana boleh ya. Alright, so first of all terima kasih lah kerana sudi menjemput. Dia nampak TI ni kena TI di hati lah senang cakap. So memang tak boleh tolak. Sebab kita kenang tempat kita membesar. So memang TI ni macam-macam experience. 2 tahun daripada 1999 sampai 2000 memang macam-macam experience. Okay, sebelum kita mula, so hari ni kita ada 94 orang kat sini. So kenapa saya hanya tengok muka Cikgu Azwan saja? Yang lain dah mana pergi? Okay, so apa kata kita buka video? Kata pemimpin, kata nak jadi leader. Takkan tak tunjuk muka kot. So apa kata kita buka video supaya kita boleh interaksi sekali? Ya. Mana lagi 93 orang. Masya Allah 93 orang tak buka video. Kan saya hanya nampak. Dia Bukan, yang lelaki tu sepatutnya buka lah. Yang perempuan tu mungkin lah dia tak okey lah, tak apa yang tak pakai tutup apa kan tak apa faham. And the rest ni mana ni? Mana yang lain ni? Mana? Okay. So sebab Zoom macam nampak lain ni macam lain sikit kan dia Google Meet ni kan. Okay, so the rest macam ni tak buka juga. Sekejap lagi dia buka Datuk. Sekejap lagi buka, okay. So kita rasa sekitar ada 93 orang hari ni. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So sedikit perkongsian lah sebelum kita kongsi. Sebenarnya saya dekat sini bukannya untuk mengajar ke apakah, bukan, saya hanya ingin berkongsi lah. Masa diberi pun sejamnya, kalau bagi 5 jam, 6 jam boleh lah kan. Lampas dekat lah kan. Kalau Datuk nak lajak pun tak ada masalah. Masalah saya sembah seorang, semua tak buka video. Okay, so sedikit sebanyak tenang diri saya lah. Ramai orang macam juga, siapa Muhammad Janggut ni, tak pernah dengar pun, tak pernah kenal. Siapa Cikgu P ajak siapa lah pula malam ni. Okay, so saya dibesarkan di Pulau Pinang. Mungkin ramai yang tahu dibesarkan di Pulau Pinang. Sekolah rendah Hutchings. 6 tahun sekolah rendah Hutchings. Lepas tu 3 tahun sekolah Abdullah Munshi. Lepas tu 2 tahun teknik Tengku Abdul Rahman. So teknik saya ambil kejuruteraan elektrik. Honestly kenapa saya ambil elektrik? Sebab abang saya pun ambil elektrik. Abang saya pun alumni TI 97-98. Datuk Mahathir 97-98. So dia aktif lah, tengok dia punya ni, ada baju lah, ada alumni lah. Lagi aktif daripada Samuel Bash. Samuel Bash pun kurang aktif macam dia Bash. Bash dia memang lagi aktif. So dia main sekolah. Kenal dia Datuk Mahathir kenal? dia main dengan kawan-kawan dia main tak kat kawan bukan sekolah. Dia pun aktif. Tu saya tengok macam dahsyat betul aktif dia pun ni. So lepas graduate from UiTM dapat SPM. Saya ambil SPM, jujurnya tak berapa gila-gila sangat. Bukannya semua A apa tak, tapi adalah juga 4A lah, ada 4A. Jumpa cikgu Maths, cikgu Core, tak silap saya, cikgu Core panggil dia. Apa nama penuh tak ingat lah. Sekolah teknik lah. Saya tanya dia, cikgu, apa jurusan yang semua pasal calculation je? Semua pasal matematik lah. So dia kata, kalau lah you berani dia cabar tu. Kalau you berani, you ambil actuarial science. Saya macam apa benda tu? Belajar pasal ikan ke? Ingat aquarium. Sebenarnya actuarial. So macam, okay, ambil bila. Apply lah. Dapatlah kat UiTM Shah Alam. So bila masuk tu memang blur-blur, tak tahu apa. In the mind memang calculation lah. So memang dahsyat punya calculation. Calculus, statistik, account, finance. Memang level lain lah. First batch kami 40 orang. Ini kisah benar lah. First batch, first semester 40 orang. Second semester tinggal 16 orang. Paling banyak dismiss dalam semua jurusan. Daripada 40 jadi 16 tau. So jadi 16 akan belajar lagi 2 tahun setengah. So dudap memang kurang sangat lah. So ada yang tukar lah, ada yang tiba-tiba masuk lah daripada UKM. Sebab dekat Malaysia tak banyak yang ada actuarial science, kurang.
So bila masuk actual science barulah saya ada impian. Ni kisah nak masuk start kisah ni. Dah tadi tu muka Dimah. Ni nak masuk dalam main course saja. So ada impian. Bila ada impian, of course lah. Bila kita ada impian kan, mesti ada orang tak suka impian kita. So sebab saya, apa yang saya buat sebenarnya, saya tengok ada seorang buka video. Amirul Haziq, Masya Allah. First person yang buka video tu. Alhamdulillah. So saya ada impian. Syamim pun dah buka dah. Makin ramai buka ni, ada pakat ke apa? Dia buka WhatsApp group. Okey, buka video sekarang. Nur Danis pun dah masuk dah. Okey, Alhamdulillah. So kita tunggu lagi. Hopefully kita ada lebih kurang 92 orang semua buka video, insya-Allah. Baru sempoi sembang. So, saya ada dream. Sebab apa? Saya nak bagi yang terbaik pada my mom. My mom is a single mom. Single mother. So, of course, saya nak bagi yang terbaik lah pada my mom sebenarnya. Saya tengok macam mana dia besarkan saya waktu, dia cikgu juga. Dia cikgu Penang Free School selama 10 tahun. Lepas tu dia pergi sekolah Kampung Jawa. Lepas tu dekat Sungai Gelugong. So 30 tahun mengajar. 30 tahun jadi cikgu, dia dah pension daripada umur 60. Sekarang umur 66, tinggal dengan saya sekali lah. So apa yang saya buat sebenarnya, I want to give the best to my mom. Yang tu je, my niat to give the best. So apa yang dia nak, of course our parents nak yang terbaik. Apa yang dia nak? Kita score A lah. Kalau boleh semua A, yang tu yang terbaik. So actual science nak dapat A tu Masya Allah lah. Sangat Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, saya punya keputusan, every semester saya dapat 4 flat. Every semester saya dapat 4 flat. And sampailah habis actual science and graduate pada tahun, waktu umur 21 tahun I graduated and I terus berkecimpung dalam bidang kewangan, bidang usahawan kewangan. Tu sedikit sebanyak. So sedikit tips untuk belajar. Sebab tadi guru pengetua cakap apa, kalau sekarang ni musim pandemik, ramai orang terkesan sebab belajar online. Tapi apa yang saya belajar sebenarnya, dulu pun sebenarnya kalau perasan kan, kita ada minggu peperiksaan dia panggil. Minggu peperiksaan mungkin dekat sekolah ada, tapi kat universiti dia panggil bulan peperiksaan tau. Sebulan ataupun sebulan setengah sebelum exam memang dia tak ada kelas lah. Memang dah tak ada kelas. So lebih kurang macam sekarang lah. Macam sekarang lah. Tapi dulu of course tak ada online. Dulu online pun tak ada, offline pun tak ada. Kalau ada nak tanya cikgu bolehlah just buat appointment, jumpa lecturer, tanya soalan. So apa yang saya buat, apa yang saya realise, benda tu sebenarnya menjadi. Apa saya buat, setiap hari Alhamdulillah saya akan bangun pukul 4 pagi. 3.30 ke 4 pagi lah, average lah lebih kurang. Bangun pagi, and then saya akan belajar. Of course kita buatlah apa patut, buat tahajud dulu ke apa ke, lepas tu belajar. Sebab apa saya realise belajar waktu pagi ni, dia punya masuk tu lain macam. Dia punya stay dalam minda tu lain macam. Memang akan stuck dalam minda. Dia akan stuck dalam minda. Sebab apa, belajar pagi-pagi ni dia mungkin sebab fresh, and mungkin sebab waktu tu kan Allah kata Allah dekat dengan kita kan. 1/3 malam terakhir Allah dekat dengan manusia. So mungkin asbab daripada tu ada kita punya niat nak belajar, mencari ilmu, benda wajib lagi. Kita punya niat kerana Allah. Ilmu masuk dalam otak macam memang best. And Alhamdulillah asbab daripada tu saya dapat 4 flat every semester. So adik-adik di luar sana nak jadi pemimpin ni memang make sure kena bangun pagi. Saya pernah jumpa saya punya cikgu, dia kata kalau you nak sesuatu tapi kalau you tak bangun pagi, maksudnya you tak nak benda tu. Kita nak sesuatu tapi kita tak bangun pagi. Maksudnya bangun pagi tu dia relate kepada tahajud dah. Kita tak solat tahajud. Tak solat tahajud, tak minta pada Allah tapi kita nak benda tu. Maksudnya kita tak sungguh-sungguh nak benda tu. So kalau adik-adik sungguh-sungguh nak berjaya, nak dapat SPM all A's, nak dapat jurusan yang baik, nak kerja yang baik, nak gaji yang lumayan nanti in future. So kena start sekarang, kena bangun tahajud. Nampak macam alah klisenya bangun tahajud je ke? Bukan klise, yang itu adalah hakikat dia, itu adalah kebenaran dia. So bila bangun tahajud, nampak dia punya keberkatan dia tu, Masya Allah. So tu first step, bangun tahajud. Okay, lepas tu bila saya buat business, saya ada dream. Macam tadi saya cakap lah, bila ada dream ni orang akan ketawa pada dream. Saya main dream nak dapat kereta yang depan ada macam ni. Depan ada yang macam, ada binatang tu. Apa tu? Kereta apa rasanya? Syamim. Rasa kereta apa Syamim? Yang depan ada binatang tu.
So 7 Dream adalah Jaguar. So bila kongsi dengan kawan semua gelak. Apa dia? Siapa cakap tu? So bila kongsi dengan kawan memang semua gelak. Semua ketawa. You umur 21 nak dapat Jaguar, you gila kau? Wah, waktu tu hati rasa berkecai, rasa macam ish. Tapi I remember my leader cakap dekat I, kalau you want to have something, memang people around you are so negative. So apa yang buat I kena protect my mind? Ni kita panggil sebagai protect your minds against negative thought. Sebab hari-hari you keliling you mesti ada orang negatif. Contoh, bila you bangun pagi, you dengan kawan ke, you dengan your loved one ke, pasangan ke apa ke, you bangun pagi, today is a great day, you semangat ni, semangat. Tapi apa yang pasangan akan cakap? Tidurlah awal lagi, gila ke, so early, sleep. So sebenarnya, orang di keliling you, orang tersayang tau, orang tersayang. Tapi dia minda negatif. So pentingnya, you kena protect your mind. Every day, bila jumpa your kawan, you cakap, aku rasa aku nak strike on A lah. SPM ni aku betul-betul nak buat sungguh-sungguh lah. Apa kawan akan cakap? Kawan akan cakap apa? Alah, tak payahlah. SPM je baru. Tunggulah. Tunggu universiti. Alah, tak apa. Boleh je. Alah, ni semua online. Boleh, tak apa. Boleh. Dia akan demoralize you lagi. You tiba-tiba rasa macam down terus. So that's why your mind must be really positive. You kena protect benda tu. Dia panggil macam penapis. Tahu penapis? Penapis kita buat teh tarik lah senang cakap kan. Pengetua nak panggil nak buat minum teh tarik. Tunggu lepas pandemik, saya tunggu. So bila kita nak bancur teh kan, kita letak penapis. Bila letak penapis, letak ayat teh, dia akan serap semua serbuk. Serbuk tak masuk dalam teh. Sama juga minda you kena ada penapis. Apa maksud penapis? Bila orang cakap, dia tak masuk negatif. Dia akan masuk positif je. Bila cakap satu, positif. Tak boleh, boleh. Cannot. Can. Stupid, clever. Dia memang akan, orang akan cakap negatif memang. Everywhere, setiap kali. Your friend ke, adik-beradik ke, sorry ya, sometimes mak bapak pun akan cakap benda yang tak elok. Benda yang dia ingat benda elok. Tapi dia tercakap benda yang teruk. Contoh macam, you are so stupid lah your mother. Why you never study lah your mother lah so stupid. Tiba-tiba kan. Mak lilit kepada bapak dia seorang kan. So mereka fight, anak-anak pula kena. So anak-anak tak faham psikologi, tiba-tiba dengar macam tu macam, betul lah aku bodoh sebenarnya, patutlah aku macam ni sebenarnya. Terus you akan jadi down. So it's very important for you to protect yourself. What's the word everyone? Protect yourself from the negative thought. So bila you protect yourself from negative thought, barulah you boleh really go all out in life. Okay, so lepas 8 bulan buat bisnes, usahawan, dan waktu umur 21 tau. Waktu umur 21, lepas 8 bulan, Alhamdulillah saya tukar saya punya Honda bike, motor Kapcai tu, kepada Jaguar selepas 8 bulan. 8 bulan motor ke Jaguar, Alhamdulillah. I still remember my first income. Waktu my first income tu umur 21, I bought my mom. Dia kata, mak jom kita pergi shopping. Ni real story ya. I buat pergi mana? Pergi Gamma. Tahu kan Gamma mana? Ni Penang kita boleh sebut orang KL Gamma. Gamma tu apa? Pergi Gamma. Buat pergi Gamma. So mak beli 2 t-shirt. Beli. Balik apa buka tengok. Ingatkan beli t-shirt apa? You know what happened? Mak beli t-shirt untuk saya. Kasih seorang ibu tu suruh beli untuk dia. Bagi duit konon lah first income kan. Lah dia beli untuk kita juga. 2 t-shirt, 2 untuk kita. So nak beritahu ibu dan ayah punya sayang pada kita. So memang they want the best from us. Tapi kita belum lagi bagi yang terbaik. So jadikan tahun ni, 2021 ni, anda semua adalah kepimpinan pelajar, anda semua ada leader, future leader. And some of you, I think most of semua kepimpinan ke ataupun mix? Ada yang belum kepimpinan? Kebanyakan semua. Kebanyakan kepimpinan dan juga mungkin ada yang tak kepimpinan tak apa, tapi I believe semua orang nak jadi future leader. So kalau nak jadi future leader, give the best to your parents. Your parents memang nak tengok yang terbaik from all of you. So 2021 jangan jadikan alasan. Sebab apa? Kita selalu akan bagi excuse tau.
In life kan, kita buka mulut je kita akan punya excuse. Apa excuse? Oh susah lah, oh cannot lah, bangun pagi yang mesti penuh dengan excuse. Nak beritahu satu benda, your mind and body is joined together. Your mind and body is joined together. Apa maksud dia? Okay, now I want everyone letak tangan macam ni. Letak tangan macam ni. Letak tangan macam ni. So your mind and body is joined together. Everyone letak tangan macam ni. Okay, kalau tak percaya tengok kawan kiri kanan ke ataupun tengok diri sendirilah. Mind dengan body join ke tak join? Mind dengan body join ke tak join? Join kan? Kalau tak join, kalau tiba-tiba jumpa kawan tukar bilik bahaya tu kalau tak join. So semua orang join, betul tak? So what happen kalau anda ubah minda saja? Tengok tangan, tengok tangan. Saya nak ubah minda. Saya tak nak ubah badan tau. Tak nak ubah badan, nak ubah minda aja. Okey, apa berlaku? Apa berlaku? Saya ubah minda, apa berlaku pada badan? Dia akan ikut sama. Tapi saya tak nak ubah badan. Tapi dia akan ikut juga. Sebab apa? Dia join together. Sama juga, saya ubah badan. Tak nak ubah minda tau. Tak nak ubah minda. Tak nak ubah. Apa berlaku pada minda? Dia akan ikut sama. Pasal tu ya, message nak beritahu, bila anda ubah minda, contoh anda bangun pagi, oh tu susah lah, ayo nak belajar admat memang pening kepala, nak hafal kimia, Allah, elektrik, awam, mekanikal, ya Allah. Bila anda cakap pada minda, body akan jadi apa? Slouch, jadi macam tak bermaya, jadi macam penat. Tapi bila anda cakap sesuatu yang positif, okay, matematik insyaAllah, I love exam. Exam is the best, SPM. Oh, I can't wait for SPM. Tengok apa jadi pada badan anda. You are so excited. Bila excited, benda tu akan create a happy moment. Create happy moment meaning environment yang best and memang persekitaran best, dan juga insyaAllah anda akan rasa lebih semangat untuk belajar dan ilmu semua akan terap macam air mengalir je macam tu. It's a real thing benda yang sahih ni saya beritahu ni. Dengar macam, uish, biar betul. Sebab energy tu very important. Kalau energy anda mandam, anda pun akan mandam. So energy kena up. You believe tak? You boleh tengok energy. Okay, siapa boleh rasa energy? Siapa boleh rasa energy? Orang keliling boleh rasa, betul tak? Kawan-kawan boleh rasa, family member boleh rasa, orang terdekat boleh rasa, even you can feel your own energy. Ataupun cikgu punya energy. Contoh sebelum jumpa cikgu tu, tanya kat cikgu lain. Cikgu tu hari ni cuaca okey tak? Cuaca mendung ke cerah? Kalau mendung jangan jumpa cikgu tu. Kalau cerah okey nak jumpa. So cikgu punya maksudnya energy lah. So energy tu macam mana? So you can rasa semua orang punya energy, betul tak? So energy very important. So orang boleh rasa your energy, and by the way, you know that you boleh tengok energy? You boleh tengok energy. Siapa rasa dia boleh tengok energy? Siapa rasa? Kalau boleh rasa energy, boleh tengok lah, raise hand. Ada kat bawah tu ada button raise hand kan? Raise hand, tengok anda tengok siapa yang boleh tengok. Oh, Alisha boleh tengok energy. Macam mana tu? Nur Adina boleh tengok energy. Macam mana boleh tengok energy? Boleh describe ke? Oh, ramai angkat tangan. Ni angkat tangan saja lama tak main button tekan je ke ataupun betul-betul ke? Ni nak check, tak tengok muka dia berjelat Nur Farhana boleh tengok. Luqman boleh tengok energy. Okay. Saya rasa betul-betul lah. Ayuni Daniel boleh tengok energy. Okay, so kalau nak tengok energy, mungkin some of you masih tak faham apa maksud boleh tengok energy. Let me tell you something Okay, now I nak you tengok dekat tempat yang cerah. Dekat dengan lampu. Jangan tengok lampu takut mata sakit. Tengok dekat dengan lampu, Tengok dekat dengan lampu. Apa yang you can see? Can you see tak benda yang bulat-bulat tu? Yang macam bentuk-bentuk tu. Nampak tak bulat-bulat? Kalau you stop dia akan turun. Hello, boleh tengok tak? Kan dekat lampu kan ada benda yang bulat-bulat sikit kecil-kecil tu. So dia akan, kalau you stop, you tengok kan dia akan turun gerak sekali. Tahu? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Sebagai energy. Bukannya take mata tau. Some of you tengok ni banyak yang take mata aku tak, dia tonyo mata, duk ada juga. Tonyo duk ada juga. Sebenarnya tu bukan take mata. Yang tu adalah energy. Cumanya
energy ni you tak tahu tu positif ke negatif. Tapi dia boleh positif boleh datang dekat ataupun negatif boleh datang dekat according to your mind. Kalau you fikir positif, positif ni energy akan datang and you rasa happy, you akan rasa semangat, you akan rasa best. Tapi kalau you thinking negatif, negatif vibes akan datang. Negatif punya ni semua akan datang. Apa maksud negatif? Negatif ni bila kita tengok orang mesti kita takkan suka pada orang. Kita akan rasa negatif, rasa jealous, rasa macam tak syok. Contohlah, kita tengok orang bawa dream car. Okay, what is your dream car? Syamim, what is your dream car, Syamim? Apa dream car you? Ferrari, Masya Allah. Good. Okay, Ferrari. Let's say lah, ada Ferrari dekat depan lobby hotel. Ferrari datang dekat lobby hotel. So kalau orang tu ada positive mind, dia tengok dia cakap apa? Wow, Masya Allah, nice car. I'm happy for you. Jumpa driver, tanya kat driver, I'm happy for you. Tapi kalau orang tu ada negatif, apa dia buat? Alah, ni mesti kereta pinjam. Ni mesti kereta curi ni. Kalau perempuan keluar, mesti ada sugar daddy. Dia mesti, dia punya otak nak fikir negatif ya kalau boleh. Apa saja benda nak tengok, negatif. Tu dah kata negatif. Imam Ghazali beritahu, kalau kita tengok sesuatu, kita tak rasa apa. Dia tak rasa apa tau, bukan dia ada positif, tak rasa apa, negatif. Kalau kita tak rasa apa, Imam Ghazali beritahu kena rawat hati. Contoh kita pergi kedai makan. Kita makan dengan kawan, tiba-tiba kawan keluarkan handphone iPhone 12. And kita tak rasa apa pun. Maksudnya kita kena rawat hati. So next time kalau pergi kedai makan ke, duduk dengan member, kalau ada iPhone baru ke, say something. Bukannya kita tak zoom. Bukannya kita macam, ui, iPhone, ui, biar betul. Tak payah. Kita tengok, tu handphone baru kau. Masya Allah, I'm happy for you. Bila kita cakap macam tu, kita punya hati rasa best. Sebab apa? Kita send a positive energy. And daripada situ, bila kita rasa best, Allah akan bantu kita. Sebab apa? Kata-kata adalah doa. Bila kita cakap benda yang baik pada orang, sebenarnya malaikat mengaminkan doa kita. Benda tu kena tahu. So kita kena cakap positif je. Kita cakap negatif je, habis. Tak best. Cakap positif, malaikat amin. Cakap satu bagus, malaikat amin. So kita panggil sebagai words have power. Apa perkataannya? Words have power. Okay, jom kita main satu game. I nak semua orang unmute. Tak nak buka video pun tak apalah. Unmute je, unmute dulu. Tapi jangan, kalau persekitaran bising, jangan. Jangan. Kalau bising, jangan. Hopefully tak bising. Okay, main game ni, dulu pernah tengok tak Pimai Hantu? Pimai Hantu ada dua old man tau. Satu pak muda, satu pak busu. Kita akan main busu game. I nak semua orang sebut busu untuk 8 kali. Sebut busu untuk 8 kali. Boleh ya? Boleh. Ready? One, go. Lembu minum apa? Ayam. Susu. Ayam. Ada jawab. Kau boleh jadi macam-macam. Okay, thank you. Boleh tunjuk balik. So, ramai orang masih sebut susu. Sebab apa sebut susu? Sebab dia accidentally sebut benda tu. Daripada busu, jadilah susu. So maksudnya orang kata kalau kita ulang perkataan negatif setiap hari, tak boleh lah, aku teruk lah, aku cannot lah, aku memang teruk, aku tak boleh SP, aku tak boleh skor, orang lain boleh, kawan aku boleh, aku tak boleh jadi leader, aku bukan cikgu, pelajar macam mana, aku tak. Bila ulang perkataan ini, itulah dia akan jadi. Tapi lepas ni, kalau mungkin daripada anda yang mungkin terlepas cakap benda ni, esok ubah. Tak boleh esok lah, malam ni ubah. Jangan cakap perkataan negatif, kena cakap aku pelajar cemerlang. Aku boleh jadi pemimpin yang berjaya. Aku boleh dapat income jaya. Aku boleh dapat
Apa macam Syamin cakap, aku boleh dapat Ferrari aku pada umur 21 tahun. Wah, Masya Allah. So it's real tau. Kalau anda cakap macam tu, insya-Allah benda tu akan berlaku. You tengoklah all the successful punya story kan, semua lebih kurang sama. Dia start daripada bawah, dia start macam ni, now where they are. Tengok siapa richest man in the world now, Elon Musk. Kan dia dah overtake Jeff Bezos ataupun Elon Musk. Macam mana dia punya ni, dia main background, dia punya step by step macam mana dia berjaya. It's all about work hard and really have a big dream. Now dia Tesla kan, Tesla memang doing very well, dia punya stock share dia memang gila-gila punya naik, and dia jadi richest man in the world. In the world tau, bukannya in US tapi in the world. So kalau anda nak jadi berjaya juga, make sure you use the right words. Why? Because words have power. Kata-kata adalah doa. Bila anda cakap satu, malaikat akan aminkan doa anda. Okay? Next, yang penting untuk berjaya kena datang daripada hati. Datang daripada hati, everyone? Datang daripada hati. Maksudnya, you kena cakap pada diri you, it is your duty to be rich and successful. Duty dalam bahasa Melayu cakap apa? Duty in Malay sebut apa? Tanggungjawab. So tanggungjawab anda untuk berjaya. Kalau tak percaya, let's say tak percaya, lepas live ni, pergi jumpa ayah ke ibu ke cakap, mak, cik rasa nak jadi miskin lah. Apa mak you akan buat rasa? Apa mak you akan buat? Mak you akan beri satu penampak boya. Aku hantar you, hantar teknik, belajar, bayar untuk tuition, itu, ini, tiba-tiba nak jadi miskin. Maksudnya, mak bapa tak nak kita jadi miskin pun. Tak ada orang pun nak kita jadi miskin. Even our agama Islam nak semua orang berjaya. Kita tengok siapa? Nabi pun nak semua sahabat-sahabat berjaya. Nabi tak beritahu pada sahabat pun tolong jadi miskin. No. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf contohnya. Satu orang sahabat, dia punya level dia kalau ikutkan, 2 hari sudah boleh saya dapat satu WhatsApp page. Sayyidina Abdul Rahman punya kekayaan lebih kurang 1.7 billion. I'm talking about 1,400 tahun tau. 1.7 billion. Dia billionaire waktu tu. And the best part, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia berjaya di dunia dan juga dia salah satu sahabat yang dijanjikan syurga. So yang best tu, dia nak orang kaya, sangat kaya, dijanjikan syurga. Mana ada orang kata, kita kena miskin. Kita miskin baru boleh masuk syurga. No. Jangan ada minda macam tu. Tu sebenarnya orang malas tu. Orang malas macam, dia banyak orang yang mempergunakan agama tau. Minta maaf saya sebut benda ni ya, mempergunakan agama. Contoh dia macam, dia malas nak keluar, dia kata, tak apalah, tu bukan rezeki aku ni. Dia tak belajar, tak apalah, bukan rezeki aku. Aku dapat mat C pun, tu je rezeki aku. Itu je Allah nak bagi aku. Sedangkan dia usaha pun tak, dia baca pun tak, tiba-tiba nak guna agama. Konon lah kan. Tak apalah, tu rezeki aku. So jangan manipulate agama. So bila anda dah betul-betul dah work hard, dah betul-betul belajar, dah buat yang terbaik, dah buat buku latihan, then only tawakal. Perkataan dia tawakal, bukannya macam tu je rezeki aku, tak apalah. Sedangkan tak buat step by step. So penting, tolong jangan guna perkataan-perkataan yang tak elok. So daripada hati kena cakap, it is my duty, bertanggungjawab untuk jadi kaya dan berjaya. Bila cakap macam ni, barulah betul-betul akan datang daripada hati. Bila datang daripada hati, insya-Allah everything memang akan very smooth. Okay, so let's recap balik. Wah, sekejap 9.45 dah. Ni baru muka 5 je ni. belum cakap apa lagi. Kita mula lambat tadi. Kita mula lambat, okay. So 3 benda yang penting kan. First, minda kan, kita recap balik ya, minda. So whatever it is, you kena ada minda yang positif. And tolong ada penapis supaya benda negatif tak masuk. Semua yang masuk, make sure semuanya positif saja. You boleh pilih apa yang you nak masukkan. Okay. Yang kedua, datang daripada mulut, perkataan. Sebab apa? Perkataan ada kuasa. Words have power. So perkataan adalah doa. So make sure, choose. Sebelum cakap, guna perkataan yang betul. Okay. And yang ketiga, apa dia? Datang daripada hati. So you kena cakap pada diri you, it is your duty, tanggungjawab untuk kaya dan berjaya. Bila ada benda ni,
insya-Allah boleh berjaya sebagai pemimpin yang power, boleh jadi ketua pelajar ataupun pemimpin pelajar ataupun dalam study, semuanya boleh, masya-Allah, insya-Allah. Okey, itu mukadimah. So moderator nak take over dulu ke ataupun nak buka soalan ke apa ke sebelum saya ke peringkat seterusnya? Apa Datuk, kita teruskan dulu. Nanti kita buka pada kalau ada pelajar yang ada soalan, nanti kita kumpul di hujung. Okey. So kumpul di hujung, saya rasa 9.50 dah kena Q&A ni. Saya tak tahu dah tidur ke. Dia ada time-time kan. Tidur pukul berapa, bangun pukul berapa semua kan. So okey, nampak. Majlis ilmu, masya-Allah. So tu yang best tadi saya dengar satu ustaz tu dia kata whatever kita buat kan, niat tu penting. Macam sekarang lah, niat nak cari ilmu kerana Allah, setiap saat kita berada dalam Google Meet ni dapat pahala. Tapi ramai orang join ni sebab alah cikgu suruh join lah, kawan aku suruh join, Allah okeylah join lah. So niat tu tak ada. Innamal a'malu binniyat. So setiap benda lakukan kena ada niat. Bila ada niat kerana Allah. Pasal tu bila kita tidur, contoh sebelum kita tidur ni tolonglah tidur kerana Allah and ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca doa. Sebab apa, manusia ni average dia hidup dalam 60 tahun contoh. So dia kena dikatakan tidur dia saja 1/3 sebab 8 jam kan, average 8 jam. Malam 6 jam mungkin tertidur ke tengah hari ke petang ke travel ke kita dalam flight lah bla 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 tidur. 1/3 kehidupan habis dengan tidur. So 20 tahun tidur je. So kalau kita tidur tanpa ikut sunnah, ya Allah, rugi besar. Rugi sangat-sangat. So tolong ikut sunnah. So maksudnya sekarang ni kalau tak ada niat tak apa. Tajrid niat. Apa dia panggil sebagai tajrid. Ini perbetulkan niat. Mungkin sebelum ni masuk sebab Cikgu Azwan tu suruh masuk, dia kata nak kena cukup 100 hari masuk. Masuk biar. Beramai sikit. So aku pun masuk lah kan. So kalau ada niat macam tu, tolong ubah. Tak salah malam ni sekarang ni terus ubah supaya kita ada lebih kurang setengah jam lagi ke apa ke. Niat yang betul kerana Allah. Sebab setiap saat dapat pahala tu. So rugi kalau tak niat macam tu. Sajalah kongsi kan, sebab sekarang ni kita tengok dalam paper, dalam berita. Just imagine lah, contoh lah. Bayangkan lah sekarang ni kita tengok pesakit-pesakit COVID. So doktor katakan pesakit COVID ni apa? Orang yang macam dah terdesak, doktor tak boleh nak buat apa, dia melalui pernafasan. Doktor kata apa? Kami terpaksa tidurkan pesakit. Okay, kami terpaksa tidurkan. So sebelum tidur tu dia akan ambil wudu, dia akan buat video call and so on. Okay, just imagine lah. I nak you imagine. Setiap orang imagine anda akan ditidurkan. Okay, anda semua akan ditidurkan. Imagine akan ditidurkan. Bila ditidurkan, tutup mata ni masih bernafas lah. Masih bernafas, tutup mata. Bila tutup mata, ditidurkan. Tidur je lah. So normally tidur akan bangun balik. Tapi bila ditidurkan, buka mata je kubur. Buka mata, dah dirap dah pun. Dia macam, and there's no way, no chance for you to come back. You bayar 1 juta ke, your bapa mak nak bayar 10 juta untuk bawa you balik ke dunia, memang tak boleh, tak mampu, tak akan. So just imagine anda ditidurkan, bila buka mata terus kubur. And everyone akan melalui benda tu. Everyone sooner or later akan melalui benda tu. So that's why bila anda sekarang ni berada kat sini, especially waktu umur anda lebih kurang 17, normally 17-18 tahun kan. 17 tahun ni, waktu ni lah anda kena betul-betul go all out, give the best, bagi yang terbaik untuk family. Sebelum anda ditidurkan selamanya. So benda ni nak kita dah imagine pun macam, dia betul. Tidur terbuka mata nampak ni kot, nampak putih semua macam kat mana ni? Aku kat mana? Wih, kubur kot. Tiba-tiba muka nangking kiri kanan. Allahu Akbar. Imagine pun macam jam kepala otak So tapi nak tak nak, benda tu wajib confirm akan berlaku sooner or later. Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT sebut ayat 155, apa maksudnya? Aku pasti akan menguji manusia melalui 5 perkara. 1, sedikit ketakutan.
Ni sekarang semua dah takut lah. Kita nak travel, kita takut. Kita nak pergi mana-mana, kita takut. Ni sedikit ketakutan. Ya Allah uji sedikit ni. Ada perkataan tau, aku pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan. And then seterusnya Allah akan uji apa? Sedikit kelaparan. Kita akan rasa lapar. Kalau tak pun, every time kita puasa pun kita akan rasa lapar kan. Macam hari ni, hari Khamis. Kalau siapa yang puasa sunat, kita akan rasa lapar. Tapi lapar yang bagus lah. Tapi itu adalah ujian Allah juga. Ujian yang bagus. Kalau kita take it bagus, dapatlah bagus. Tapi kalau kita take it negatif, dapatlah negatif. And then Allah akan uji apa? Melalui kehilangan harta. Kehilangan harta. Kehilangan jiwa. Kita tengok yang sekarang ni musim pandemik, musim varian, macam-macam varian, banyak kehilangan jiwa. Dan juga kehilangan hasil. Hasil mean pekerjaan lah. Pekerjaan ni dah tertulis dalam Al-Quran tau. Surah Baqarah ayat 155. So Allah dah beritahu dah. Tapi ada penambahan kat belakang. Berilah berita gembira pada orang yang sabar. So kalau kita sabar, memang Allah akan bagi berita gembira. Apa maksud berita gembira? Dia akan rasa ketenangan. Dia akan rasa sakinah. Dia akan rasa best. Dia akan rasa Masya Allah. So ingat, sabar. Macam pengentua tadi katakan, sekarang ni musim pandemik adalah tahun yang paling kurang anda jumpa cikgu face to face. Anda nak pergi tuition pun sekarang semua online. Tapi apa nak buat? Sabar lah. Ramai orang tak sabar. Apa maksud tak sabar? Dia tak mau berubah. Bila orang cakap kena ada Google Meet, apa benda tu Google Meet? Alah, malas lah aku nak install. Tak maulah, tak payahlah. Dia ketinggalan. Nak kena belajar dalam Zoom contohnya. Nak install Zoom, biar betul. Alah, tak nak lah, tak payah dah. Sedangkan free je kot. Apa masalahnya? Install je lah. Pun dia tak mau benda tu. Nak buat online, nak buat apa, Meet ke Microsoft ke apa, memang tak mau. So orang macam ni, dia refuse to change. Dia refuse, dia tak nak berubah. So bila tak nak berubah, dialah yang akan terkesan benda ni. So it's very important, kalau nak berjaya, kena take action. So first kena adapt changes. So bila dulu belajar dekat offline, kena boleh tanya kat cikgu direct. Now tak boleh, tapi ambil pendekatan untuk buat online. Ataupun call, ataupun WhatsApp. Kena banyakkan benda ni lah. Sebab apa, kalau kita, dia memang ada kajian mengatakan kalau kita visual, kita belajar dengan visual, 90% kita faham. 90%. Kalau kita audio, cakap saja, 7% kita faham. 7% faham. And then kalau kita kinesthetic, another 3%. So visual very important. Apa maksud visual? Ni lah. Zoom, pasal tu saya suka buka video. Bila kita ada visual, lagi macam sempoi sikit. 90% tau. 90% lebih faham. Kalau kita dengar saja, contohlah some of you mungkin letak handphone, terbalik ke handphone ke tiba-tiba dengar saja audio, memang 7% je. Saya suruh repeat apa kita belajar tadi pasal minda. Tadi belajar minda pasal apa? Pasal rambut ke? Pasal apa? Otak, pasal medulla oblongata. Tiba-tiba dia pergi mana ke. Kita dah belajar pasal link, dia pergi link dah pun. Sebab apa? Dia tak visual. Dia tak tengok. So lepas ni kau nak belajar, bila cikgu-cikgu mengajar, make sure anda buka video. Satu. Kalau sekalipun tak buka pun, tolong fokus dekat cikgu punya pembelajaran tu. Sebab apa? Kalau tak fokus, 90% gone. Rugi sangat. Dah lah. Online sekarang ni. Tak nak pula tengok. Allah. Macam mana tu? Memang tak jive langsung. So tolong adapt changes dan juga ubah accordingly, insyaAllah. Alright. So 9.55. So mungkin kita boleh ambil soalan lah kot. 1-2 soalan lepas kan. Cikgu Azwan boleh tanya ke, atau Cikgu Azwan sendiri ada kumpul soalan ke apa ke? Okey, saya buka kepada mana-mana pelajar yang mungkin nak bertanya dengan Datuk, ambil peluang kemasan ni, kita live dengan Datuk. Kalau ada yang nak bertanya, boleh buka mic, tanya direct. Saya bagi peluang tanya direct. Ada? Tak ada soalan dah. Semua faham dah. Dahsyat dah. Kan malu lah tanya. Kepimpinan ni. Leader. Nak jadi leader kena act like one lah. Ada soalan? Syamim dah ambil ni. Ada. Okay. Nabil. Benda apa yang motivate sampai ke arah berjaya? Okey.
Mula tanya benda apa, ingat nak tanya teka-teki kan. Benda apa tiba-tiba, apa dia jatuh teka-teki. Okey, apa yang membuatkan saya betul-betul drive lagi dah. Macam tadi saya cakap lah, sebenarnya apa yang drive saya betul-betul adalah my mum. My mum betul-betul drive me, ya memang alhamdulillah sampai saya berada di tahap sekarang ni, alhamdulillah. So benda sebelum nak buat satu, kita kena ada kita punya big why. Kan selalu penceramah akan sebut big why. Apa maksud big why? Kenapa you nak berjaya? Ramai orang nak berjaya. Okay, contohlah macam Syamim tadi kata, dia nak Ferrari. Kenapa nak Ferrari? Nak lah. Sebab dia warna merah. Okay, Proton Saga pun warna merah juga. So, so dia macam nak bergerak lah, nak bergerak. Proton Saga pun boleh gerak. So dia tak clear tau. Bila tak ada big why, so benda tu mungkin tak akan dapat. Sebab tak ada big why. So tak ada drive lah. In other words, tak ada drive. So kalau nak capai sesuatu, kena ada drive. Barulah dia akan boom. Dia akan pull benda tu. So my big why dalam kehidupan adalah my mom. Bila I tengok my mom, rasa macam I have to give the best to my mom. Memang daripada kecil dia jaga I, memang single mom. I tengok kesusahan dia pergi sekolah naik bas. Memang our family sangatlah macam tak ada kereta, tak ada motor pun sebenarnya. Memang naik bas, public transport. Nak kata daif tu taklah daif, tapi sederhana yang kurang. Yang memang duduk flat dekat Macklem Street. Macklem jalan 5, jalan 7 kan, Macklem. Flat 4 tingkat tu, 2 kat tingkat 3. So memang nampaklah kesusahan dia tu. And I decided, macam cakap tadi lah, kena cakap pada diri, it is my duty, tanggungjawab untuk jadi kaya dan berjaya. And alhamdulillah, I achieve my first million ketika umur 21 tahun. Saya capai saya punya first million waktu umur 21 tahun dalam bidang usahawan kewangan. So sebenarnya apa yang saya beritahu ni bukan nak cakap besar ke, bukan nak takabur ke tak. Sebenarnya nak beritahu kalau I can do it, you guys pun boleh juga. And you guys kan umur 17 kan. Dalam 4 tahun, 5 tahun lagi duduk ada tau. Lagi lama lagi duduk ada. Memang sangat boleh. So jadikan this year ni, for the next beberapa tahun ni, this year kalau siapa ambil SPM, you must really focus untuk dapat SPM straight A. Having the mind, having a thought, mindset yang straight A. Jangan kata, aku tak suka lah contoh kimia. Aku tak suka kimia. Aku tak boleh kimia. The moment you cakap terus dia memang tak boleh. Sebab you cakap tak boleh. Cuba cakap insyaAllah boleh. Aku akan do yang terbaik. Ni belum buat lagi terus dia close mind dah pun. So jangan macam tu. So why tadi kita belajar kan, words have power. So apa yang anda sebut, itulah doa. Bila cakap benda yang elok, malaikat akan aminkan. InsyaAllah boleh. Kimia tu sebenarnya boleh tu. Walaupun ada sedikit aku kena baca lebih sikit. Macam Datuk Seri dah beritahu kena bangun pukul 4. InsyaAllah aku bangun pukul 4 pagi, aku baca formula-formula, boom, akan masuk dalam otak aku. InsyaAllah everything will be clear. So untuk jawab soalan dia, the drive is my mom and memang I really go all out for my mom, insyaAllah. Okey, itu respon Datuk. Kalau ada nak bertanya lagi? Lagi 1-2 soalan je boleh tanya. Assalamualaikum Datuk. Saya sendiri nak tanya Datuk. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya sendiri nak tanya ni. Saya pun macam student. Boleh. Student juga. Untuk makluman Datuk lah, saya memang invite, even my daughter pun sekarang pelajar universiti. So saya invite lah, dia pun ada dalam this talk lah. Saya suruh dia dengar. Okey Datuk, my pertanyaan saya lah, yang macam Datuk kata di awal tadi. Kadang-kadang kita nak salahkan generasi sekarang ni. Macam Datuk kata tadi lah. Okey Datuk, mungkin kita macam saya sendiri pun, zaman kita yang mengajar kita nak apa tu kesusahan yang saya nampak, kemiskinan ataupun mungkin bukan miskin, kesusahan lah. So bila kita susah, kita dream something, kita nak Jaguar, kita nak ni. But nowadays the student have everything. Dan ini yang melalaikan budak-budak generasi sekarang ni. Contohlah yang saya nampak begitu, kadang-kadang bila motivation talk ni, saya selalu sebut juga apa yang ibu bapa ada bukan kita punya. Betul. Ibu bapa punya, bukan kita punya. Kita nak generasi kita, anak-anak kita bangga dengan bapa dia, iaitu pelajar sekarang lah. Kan? So but nowadays the student mungkin tak Datuk, dia orang keliru benda ni.
dengan apa yang ada di persekitaran. So they no need to dream about anything. Kereta dah ada, dah 3-4 biji kereta depan rumah. Ambil capai kunci mana satu jalan. Betul tak Datuk? So Betul. Datuk, macam mana Datuk? Macam mana kita nak fahamkan pelajar ni yang macam mana Datuk? Saya minta sedikit info lah daripada Datuk tentang, saya kadang-kadang kita simpati sebenarnya dengan generasi sekarang ni sebab saya merasakan generasi sekarang ni tak boleh dream, tak boleh cita-cita. Sebab nak minta Mercedes, bapak dah ada Mercedes. Nak beli iPhone, dah tingkatan 3 dah ada iPhone. So dia orang tak berpeluang untuk bermimpi macam kita Datuk. Okey Datuk, terima kasih atas mungkin belasan. Masya-Allah, tu soalan bonus ni daripada pengetua sendiri lah, macam wah dahsyat ni. Okey. So sebenarnya macam macam saya sendiri lah, saya bagi example saya sendiri ya. Ramai orang beritahu kat saya, Datuk Sri, cukuplah you nak kerja apa lagi? You duit dah cukup dah kot. Tak payah kerja lah, duduk rumah je. Okey. So bila berlaku sesuatu kan, okey, dream are free. Dream ni percuma. Okay, so bila nak ada dream, pastikan ada dream yang besar. Pastikan ada dream yang boleh drive you. Pastikan ada big why. Macam tu dia sebut big why, bukan small why. Dia panggil big why. Apa maksud big why? Ada satu benda yang besar yang boleh drive you. Contoh saya bagi tadi pasal Elon Musk. Elon Musk dia own the Tesla. Dia dah billionaire dah pun, tapi kenapa dia masih kerja? Kenapa dia masih strategize? Kenapa dia masih expand dia punya business? Sebab apa? Dia punya big why untuk jadi the richest man in the world. Pasal apa Richard Branson? Pasal apa nama Warren Buffett? Pasal apa dia masih kerja umur 80 dah kot Warren Buffett, tapi dia masih kerja lagi, masih build dia punya empire. Sebab apa? Everyone ada big dream. Big why yang akan drive, big dream yang akan fokus dia punya matlamat. Okey, contoh macam saya. Lepas dapat Jaguar, mungkin saya boleh stop dah pun. Ya, aku dah dapat Jaguar dah kot. Aku dah make my first million waktu umur 21. I can stop if I want to. Tapi lepas tu I have a bigger dream. Lepas Jaguar I ada apa? Nak Lamborghini pula. Macam Syamim tadi nak Ferrari kan. Saya nak dapat Lamborghini. And Alhamdulillah saya achieve my Lamborghini waktu umur 29 tahun. Waktu 29 tahun I have my own Lamborghini. And I have a dream. I want to have a big bungalow. Big bungalow, bukannya setingkat, bukan 2 tingkat, I want a huge bungalow. And Alhamdulillah, I achieve waktu umur 30. This is where I am, dekat Bandar Sunway. Worth now lebih kurang 10 juta ringgit. Alhamdulillah. So, and I have a bigger dream. Now my dream is I want to add value to people. I want to add value to people sebab kita dah, dia akan sampai satu tahap macam orang buat NGO lah senang cakap. Sebab orang boleh sanggup pergi Palestin, sanggup pergi Filipina, sanggup pergi sana untuk membantu. Pasal pada suka, santai orang cari passion untuk drive dia tau. Setengah orang macam orang ada pencen lah sebenarnya. Dia dah pencen dah pun, dia ada gaji dia per government. Every month dapat gaji. Tapi dia perlukan sesuatu untuk drive dia. And dia kena ada bigger dream. So untuk student, untuk menjawab soalan pengetua, untuk student, anda semua kena ada bigger dream. Okeylah, cikgu tadi dia bagi contoh. Nak Mercedes, ada Mercedes. So jangan ada dream Mercedes. Bila ada dream Mercedes, you can stop kat itulah. Aku dah ada Mercedes kot, mak bapak aku punya. Tak apalah, cukup lah, tak payah. So ada bigger than that. Ferrari perhaps, Lamborghini perhaps, Bugatti Veyron perhaps. Wah. So ada bigger dream. Bila ada bigger dream, tak salah. Bukannya macam, apa merepek nak Ferrari. Tak payahlah, buang masa lah, tak payahlah, buang duit. Jangan cakap macam tu. Sebenarnya boleh. Tapi accordingly lah. Meaning to say, kalau you buat benda tu, others pun you buat benda yang sama. Contoh, I bagi example myself. I have Lamborghini, Alhamdulillah. At the same time, I have a lot of major rezeki yang dikongsikan. I created a concept major rezeki. I nak buat 1000 major rezeki satu Malaysia. Penang ada berlambak major rezeki. Banyak major rezeki dekat Penang sebenarnya. Sebenarnya paling banyak dekat KL, baru dekat, paling banyak dekat Penang, baru dekat KL. Penang ada, dekat Falim ada, dekat Rawana ada, dekat Ensedut ada, dekat few places, banyak tempat ada. So I nak created the major rezeki untuk buat charity lah. Charity supaya 1000 major rezeki kat Malaysia, kemiskinan insya-Allah akan diluputkan terus. Meaning to say, akan ada orang memerlukan, akan ada orang yang akan nak bagi.
So bila dia ni bagi, ada orang yang memerlukan, so dia akan berterusan macam tu. That's called major rezeki yang saya kata. So pelajar-pelajar kena ada bigger dream. Okay, tadi kata bagi example iPhone, Form 3 dan iPhone. So kena ada dream. Okay, aku nak pada aku umur 18 tahun, aku nak bagi infak 10 iPhone kepada madrasah. Ataupun aku nak bagi 10 iPhone kepada cikgu-cikgu di sekolah menengah teknik. Bila mereka guna untuk pembelajaran, dapat pahala juga. So sekarang ni kena pandai cari pahala tau sebenarnya. Bila dapat nampak ustaz-ustaz, nampak pengajar-pengajar, bagi something, buat sesuatu. Contoh kat madrasah-madrasah, bagi kitab, bagi sponsor buka puasa je. Normally madrasah-madrasah hari Isnin, hari Khamis dia pakai puasa. Bila bagi something. Okay, hari ni saya nak sponsor buka puasa. Just imagine kalau ada 20 orang, buka puasa berapa je pun, seorang mungkin RM10. 20 orang RM200. RM200 anda dapat 20 pahala buka puasa tu tanpa kurang sedikit pun. Tapi macam mana dapat benda tu? Kena kerja keras lah. Kena kerja lebih untuk dapat income yang lebih, baru boleh infak lebih. Kalau tak, you boleh sponsor seorang ya. Duit aku RM10 dah. Bapa aku punya duit dah banyak, aku tak ada duit. So bila hampa tak ada, hampa dah keluar daripada Penang. Last year baru keluar Penang. Bila hampa ada dream kecil, yang itulah akan berlaku. So tolong ada bigger dream. Dunia akhirat boleh berjaya tau. Dunia akhirat boleh berjaya. Kat dunia, nak ada bigger dream, nak ada Lamborghini, nak ada Ferrari, nak ada banglo, boleh. Akhirat, nak infak banyak, nak sedekah kat Palestin, nak buat itu, nak bina masjid. Alhamdulillah saya dengan partner saya, Datuk Aswan from Penang, in the process untuk bina masjid dekat depan Queens Bay Mall. Dekat depan Queens Bay Mall, mereka tengah tambak tanah. So insyaAllah kami akan buat masjid kat situ. Tapi lagi 3 tahun lah juga dia punya proses dia. So that's my dream lah. Tapi kalau, let's say lah, kalau saya tak ada dream tu, mungkin saya akan relax. Macam mungkin lah tak nak apa lah, aku nak buat apa lagi. Tapi bila ada dream tu, and nak kena buka, nak buat masjid, perlukan lebih kurang 5 hingga 10 juta seorang. So apa kena buat? Kena work lah, kena extra lagi, kena work harder. Tapi ada passion. Sebab apa? Aku dah bekerja keras untuk nak bina masjid. So ada dia punya big dream. Bila ada big dream, dia akan drive you. So anda semua, pemimpin-pemimpin, pelajar ni semua kena ada big dream. Jangan harapkan parents punya. Parents okay, dia orang punya income. And yes, of course dia orang akan support you definitely. You tak minta pun, memang parents sayang you, dia akan bagi somehow. Tapi berapa banyak yang dia boleh bagi pun. So please have your own dream, your own satisfaction. Bila you buat sesuatu your own kan, it's different tau, betul-betul different. I make my first million waktu umur 21. Punya dah rasa tak boleh describe lah. Dia punya feeling sangat macam best gila. Best sangat-sangat. Sebab you your own kan. And then the way that you bagi, Masya Allah. My mom ada 12 beradik. And she is so attached with 12 beradik. Sangat rapat. So every year, family day, kami akan bawa lah pergi family day. Sebelum pandemik, setiap tahun dia pergi Bandung, pergi Aceh, pergi Padang, pergi Vietnam. So every year Alhamdulillah, asbab Allah jadikan saya sebagai asbab untuk sponsor dia. Best gila sponsor, tak kisahlah 200-300 ribu sponsor per year, satu trip tu pergi. And then doa-doa dia orang, asbab doa-doa dia orang, murahkan rezeki Datuk Seri Mahathir, murahkan rezeki, memang best gila. And you can continue. So adik-adik, tolong ada bigger dream. Kalau tak ada bigger dream pun, tolong ada bigger dream untuk dapat bigger pahala. Bigger pahala macam mana? Bigger sedekah, bigger infak. How to do that? Kena ada bigger pocket money. Kena ada bigger income. Kena ada semua big. Saya kata tadi kan, dream are free. Kenapa kena dream untuk dapat MyV sedangkan boleh dapat Ferrari? Macam itulah maksud dia. Tak salah, orang yang drive Ferrari MyV tak salah. Tapi sebenarnya you can have a bigger dream. Kalau tak, you akan stuck kat situ je lah. You akan forever kat situ. Wallahu a'lam bissawab. Ini dia. Terima kasih Datuk. Right. Itu penjelasan yang cukup panjang lebar dan saya rasa banyak input yang anak-anak pelajar TI Penang dapat jadikan sebagai panduan. Mungkin nak buka satu soalan lagi ke macam mana Datuk? Boleh, satu lagi boleh, tak kisah. Boleh, okey. Soalan terakhir, kalau ada yang masih lagi ingin tanya.
Soalan terakhir sekali. 10-10 sekarang. Sudah 10-10. The last question. Last Jumpa question ada dek. Assalamualaikum Datuk. Okey. Suhairi. Saya Suhairi, saya ex-Stafian 2014-15. Okey. Okey, saya nak tanya Datuk punya amalan daripada start Datuk bangun pagi sampai Datuk tidur balik. Amalan yang tak pernah miss. Allahu Akbar. Amalan lah, Masya Allah. Itu soalan saya Datuk. Terima kasih. Soalan bonus tu. Ni soalan cantik ni Datuk. Saya pun kena dengar juga ni. Okey. Okey, bismillah. Semoga Allah SWT jaga keikhlasan hati kita. First memang insyaAllah lah tahajud, macam saya cakap tadi lah, tahajud benda yang pertama lah. Bila bangun, jangan lupa tahajud. Bila dah tahajud, dah sampai waktu subuh, jangan lupa solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Sebab apa? Ganjaran dia solat sunat tu 2 rakaat tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semua orang tahu kan pahala dia, tapi ramai orang terlepas untuk buat. So jangan lepas benda tu. 2 rakaat sebelum subuh kena buat. Lepas tu solat subuh on time. Jangan subuh gajah. Ramai orang bangun tiba-tiba dia cerah. Allahu Akbar. So tolong bangun subuh on time. Ada macam contoh hari ni lah, hari esok contohnya hari Jumaat. Jumaat waktu subuh saya akan baca surah Sajadah. Memang dah jadi rutin lah. Memang saya akan imamkan dengan my mum. So, by the way, siapa yang tak tahu, saya masih single. Ramai orang tak tahu mungkin. Saya masih single, so saya stay dengan my mum lah. So, saya akan imamkan my mum. Dia macam, tak ada isteri ke yang makmum kan? So, bila saya solat, my mum kat belakang, so saya akan baca sajadah. Lepas tu, sebab hari Jumaat, saya akan habiskan kahfi. Kalau tak habis kan, at least hari tu lah mungkin lewat sikit apa kan akan habiskan. So sebelum pandemik memang setiap hari saya akan keluar rumah sebelum subuh. Sebelum subuh akan keluar rumah. Sebab apa? Akan subuh dekat masjid. Memang saya akan make a point untuk subuh kat masjid. Lepas subuh akan pergi breakfast. Sebelum pandemik kan boleh pergi breakfast semua. Now macam-macam tak boleh buat dah. So akan pergi breakfast, lepas tu terus masuk office. I'll be the first yang masuk office. Walaupun bos ke apa ke, bos ni ada 2 jenis bos. Satu yang masuk lambat. Satu yang masuk awal. Yang satu lagi weekend lepak ataupun weekend pun boleh kerja juga. Why not kan, bos kan. Suka hati dah nak kerja hari apa, waktu apa. So apa saya buat lepas tu, okay, now I combine lah sebelum PKP dengan masa PKP. So masa PKP ni saya masih akan jumpa klien tapi more to Zoom ataupun sometimes akan jumpa juga yang customer comfortable untuk jumpa lah. Kalau setengah yang macam tak nak jumpa, yang takut-takut nak keluar ke apa ke, I will do Zoom. Kalau tak, akan jemput dia datang ke office ataupun I pergi office dia orang. Kan? Okay, so lepas tu Zohor semua tu I can make a point untuk now balik rumah lah. Balik rumah, Zohor kat rumah, makan kat rumah. Kalau hari Isnin Khamis, insya-Allah akan berpuasa. Macam hari ni hari Khamis, tadi baru buka puasa semua tu. So hari Isnin Khamis make a point untuk puasa. Ikutlah apa Nabi cakap, memang insya-Allah perfect. Okay, about surah, kalau nak amalkan surah, yang ni saya amalkan tapi tak istiqamah. Bukan everyday, tapi amal lah. Lepas asar baca surah Al-Waqi'ah. Lepas asar, Waqi'ah. Lepas subuh sebenarnya baca Yasin. Kalau hari Khamis, hari Jumaat boleh buat kahfi, hari lain boleh buat Yasin. Boleh. And then duha. Duha jangan lupa. 3 benda yang Nabi wasiatkan. Nabi wasiat tau, bukannya bapa wasiat. Nabi wasiat 3 benda. Apa dia? 1, witir. Solat witir jangan tinggal. Sebelum tidur buat witir. 3 rakaat je pun. Kalau penat kan, kalau betul 1 rakaat je pun. Witir boleh buat 1 tau. 1 cukup habis. Perfect dah pun, dah lengkap dah pun. So boleh kau nak buat 1 rakaat witir. Next, yang kedua, jangan lupa solat duha. Duha 2 rakaat saja cukup. Kalau mampu lebih, musim pandemik ada banyak masa, buat lebih, buat 4 rakaat. 12 rakaat pun boleh juga. Minimum 2, maksimum dapat 12 boleh. Okay. Yang ketiga, jangan lupa puasa hari putih. Dia panggil. Hari putih, hari tasyrik atau hari putih, hari Ayyamul Bidh. Tasyrik pula. Tasyrik itu haram puasa. Hari Ayyamul Bidh. Ayyamul Bidh maksudnya 13,
14, 15 Hijrah. Bulan Hijrah 13, 14, 15. So macam ni now dah hari keempat Muharram. So 13 lagi 10 hari lah. Kalau yang nak tahu lebih boleh ikut saya punya Instagram Mahdi BZ. Memang saya akan post every month. 2-3 hari sebelum ayam mubir saya akan post. So bolehlah dapat tahu dia main date semua tu. So jangan tinggalkan 3 benda ni. 3 hari puasa, duha dengan witir. Lepas tu solat jemaah jangan lupa. Solat jemaah memang alhamdulillah lah, memang saya 5 waktu insya-Allah on time. Kalau kat rumah lepas azan terus solat. Buka TV waktu azan memang every time azan TV tutup boom terus solat. Kita nak rezeki pada Allah cepat. Kita nak result daripada Allah cepat. Kita nak pandai cepat. Kita nak dapat mat 1. Kita nak itu semua kita nak cepat daripada Allah. Tapi bila solat kita lambat. Fair ke tak fair? Macam tak fair kan? Macam tak jam. Macam hang dia okey. Bayangkan kita ni hamba Allah dah. Hamba. Apa maksud hamba? Sama Fi belajar kan dulu kan. Apa maksud hamba? Hamba ni adalah satu orang yang hamba kena sami'na wa ata'na pada tuan dia. Kena ikut apa tuan dia cakap. Tanpa ada balasan. Itu maksud hamba. So we guys adalah hamba Allah, betul? Sebenarnya kita tak layak untuk minta apa pun pada Allah. Sebenarnya lah. Sebab hamba Allah. Apa yang Allah bagi tahu, itu kita kena ikut. Sami'na wa ata'na. Apa yang Allah sebut, itu kita kena ikut. Tapi, tahulah. So, kita tak mampu tahap macam tu. Tapi jangan lupa ikut apa yang Allah SWT suruh. Tinggalkan apa sebab Allah SWT larangkan. InsyaAllah memang akan berjaya dunia dan juga akhirat. And then malam, nowadays banyak Zoom lah. Malam memang ada sajalah program. Semalam program, esok dengan Ustaz Syamsul Debat. Hari Sabtu dengan Ustaz Izzahar. Lepas tu hari Sabtu. Setiap hari Isnin, hari Sabtu pagi, saya ada Islamic Business School. Islamic Business School online. Semua orang boleh join, free. Semua orang kat sini ada 92 orang. Saya alu-alukan setiap orang untuk sertai setiap hari Sabtu pagi. Hari Sabtu ni pukul 9 pagi. Nanti saya akan put dalam saya punya Instagram, Mahdi BZ ataupun Facebook Mahdi BZ. Dapatkan link tu, boleh join. Hari Sabtu ni kita ada Ustaz Izzahar, Dato' Dr. Lauren dengan Alif Sata. Alif Sata yang host kan, banyak host muzik-muzik, penyanyi dengan Raihan baru-baru ni kan. Penyanyi tu, Alif Sata akan kongsi kejayaan dia. So tolong join. Sebab the moment anda join, anda akan dapat, dia ni buat ni, dia ni buat ni, dia ni berjaya macam ni. So anda pun boleh apply. Bila apply, sama-sama berjaya. Last week kita ada Ustaz Syamsul Debat. Last 2 week Datuk Nora Arifin, penyanyi tu. Lepas tu kita ada Datuk Dr. Daud Bakar. Lepas tu kita ada Datuk Dr. Nazri Khan. So every week kita ada public figure, guest speaker yang memang susah nak jumpa, mungkin anda tak pernah dengar, tapi melalui platform Islamic Business School ni anda boleh dengar free. Free. Tapi Zoom lah, bukan Google Meet lah. Free je pun, Zoom pun. Boleh masuk up to 1,000 orang, boleh. Kita boleh accept ramai orang insya-Allah. So itulah sampai malam. Malam sebelum tidur jangan lupa Al-Muq. Al-Muq adalah orang, dia akan jadi orang untuk melindungi kita dalam kubur nanti. So jangan lupa Al-Muq. And then tidur ikut sunnah lah. Baca doa, bangun pagi baca doa. Sebab apa? Setiap masa, setiap waktu kita tidur, semua dikira sebagai sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit sebanyak pasal amalan-amalan, Masya Allah. Soalan bonus tu. Okay, Wallahu a'lam. Cikgu Hazwan, take over please. Ya, terbaik. Apa yang Datuk kongsikan tadi dapat dijadikan amalan oleh anak-anak pelajar TI insya-Allah. Amin. Dan amin insya-Allah. Dan moga lepas ni akan lahir seorang lagi Datuk daripada kalangan anak-adik Kita tak mau seorang, kita nak semua. Ya. Ikut jejak Datuk insya-Allah. 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 Datuk ni ada satu soalan. Ada siapa tak ni ada tanya saya bila Datuk nak berumah tangga? Yang tu soalan pada semua live.
Doakan insya-Allah, doakan. InsyaAllah. Okey Datuk, kalau Datuk ada kata-kata akhir sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Okay, I believe semua orang dah pernah join macam-macam kursus, macam dah banyak baca buku dah pun, dah ada attend training, dah attend kursus, tengok YouTube, belajar macam-macam. Tapi mungkin ramai orang belum berubah. Sebab apa tak berubah? Sebab dia tak apply. Dia tak aplikasikan benda tu. Macam handphone lah. Handphone ada macam-macam apps. Tapi kalau kita tak download, kita tak applykan benda tu, macam tu je lah. So in life, bila anda belajar sesuatu, bila tak apply, dia akan hilang. Baca buku, baca, lepas tak apply, akan lupa. Duduk dengan cikgu, duduk dengan orang-orang hebat, dengar tapi tak apply, dia akan lupa. So make sure malam ni ambil kesempatan apa yang kita belajar, walaupun sejam lebih ni, lebih kurang adalah dapat banyak tips kan. So apply setiap tips tu, insya-Allah memang boleh berjaya dunia, boleh berjaya akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Barakallah Jadi, barakallah. Jadi insya-Allah sekali lagi saya mewakili pihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Mahdi di atas kesudian untuk meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Kalau ikut apa-apa yang Datuk cakap tadi pun memang penuh jadual Datuk kan. Paginya dengan malamnya. Alhamdulillah kita dapat malam ini, malam Jumaat pula bersama-sama dengan Datuk Seri Mahdi. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini Allah berkati dan Allah rahmati. Jadi insya-Allah semoga ada peluang lagi selepas ini bertemu bersua dengan Datuk. Mungkin kalau ada sesi lepas ni insya-Allah saya cuba aturkan lagi kan. Kalau tadi Datuk kata abang Datuk, sebenarnya macam tadi Datuk cakap tadi, abang Datuk pun XTI dan juga bukan Datuk Mahathir. Mungkin Datuk kan. Tapi yang paling saya rasa dalam keluarga Datuk mungkin yang paling bahagia ialah Mak Datuk lah kan. InsyaAllah, amin. Yang insya-Allah. Jadi itu saja insya-Allah setakat ini saya sebagai moderator pada majlis malam ini saya mohon kemaafan sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan sepanjang saya mengendalikan program kita pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan cuba aturkan lagi figure-figure khususnya di kalangan alumni TI Penang untuk kita berkongsi dengan anak-anak pelajar TI Penang. Semoga impian macam tadi Datuk kata, kalau boleh semua kita nak akan jadi Datuk orang-orang hebat insya-Allah. Jadi insya-Allah tak mustahil untuk kita dapatkan Datuk. Ya Datuk. Datuk. Ni mulut masing ni jadi Datuk pula ni. Apa nama itulah mungkin Datuk kan saya nampaklah minta maaf Cikgu Nazrul lah mencelah sikit. Boleh. Okey. Saya nampak mungkin insya-Allah lah Datuk kita asyik fokus kepada guru. Saya rasa lepas ni saya nak fokus pula kepada guru-guru kita. InsyaAllah kita akan menjemputlah Datuk untuk bersama guru lah. Mesti bunyi dia lain kan Datuk kan. Hang sempoi tu mesti ada lah kan. So mesti bunyi dia lain sebab dan satu lagi lah Datuk lah minta halalkanlah ilmu Datuk yang kami diberi pada malam ni. Kalau ikut-ikut ni jam setengah ni 30,000 Datuk kan. So halalkanlah ilmu yang Datuk bagi kepada kami malam ni. Saya sendiri pun rasa banyaklah yang saya belajar secara jujurnya lah. Banyak benda yang saya belajar dan saya pastilah yang muda-muda anak-anak pelajar apatah lagi. Dan saya pun yang Datuk Abangka pun banyak yang saya dapat daripada Datuk lah, especially amalan-amalan Datuk yang Datuk buat. So saya ingat sebelum Cikgu Nazrul menutup sekali lagi lah saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk Seri Mahdi. Semoga Allah panjangkan usia, murahkan rezeki ibu dan keluarga Datuk insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi lah di lain kali. Kepada anak-anak pelajar, terima kasihlah terus bersama. Ambillah apa yang Datuk Mahdi dah pesan. Sebab Datuk Mahdi ni bukan siapa-siapa, memang seorang pelajar daripada sekolah yang kita belajar sekarang ni. So kalau Datuk Mahdi boleh,
macam Cikgu Nazrul kata lagi lah, insyaAllah 10 tahun lagi kita akan jemput salah seorang daripada kalangan pelajar ini bagi pula top, insyaAllah. Itu lumrah Datuk. So saya ingat itu saja, saya pun tak nak mengambil masa. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan di sebelah pengurusan sekolah, mohon maaf bagi pihak pengurusan sekolah. So saya ingat itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan itu saja insyaAllah. Dan ini saya tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wal 'asr innal insana lafi khusr. Alright. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hang Sempoi. Tak Hang kata tu Sempoi. Datuk. Okay Datuk.